Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati sekalian, alhamdulillah jumpa balik pada pagi ni, malam pula. Sasul. Setelah menghilangkan diri selama 2 bulan, jumpa balik di tahun baru. Dan hari ini adalah hari yang ke-12 dalam bulan Rajab 1445 Hijri. Antara peristiwa yang masyhur berlaku pada bulan ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu program yang Allah susun sebagai hadiah untuk Nabi dan sebagai untuk menenangkan keresahan, kesedihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kematian Sayyidatina Khadijah, atas kematian Abi Talib, dan atas kezaliman golongan jahiliyah Mekah terhadap Rasulullah dan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sambut Rajab dan Isra Mi'raj ini merupakan antara peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh umat Islam. Tapi ingatlah, dalam peristiwa itu antara perkara utama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan kepada kita adalah ibadah solat. Ya, berapa ramai di kalangan umat Islam yang sudah tidak mempedulikan solat, dan berapa ramai pula yang mendirikan solat hal keadaan dia tidak memahami dan tidak belajar ilmu yang bersangkutan dengan ibadah solat tersebut. Saya kaitkan ibadah solat itu khususnya, kalau sebut bahasa mudahnya, kita tengok solat jenazah umpamanya. Dan peristiwa ini juga apa kaitan dengan solat jenazah? Dalam bulan Rajab juga ialah berlakunya kematian. Ya. Kematian Najasyi. An-Najasyi, Raja Najasyi, yang Nabi mengajar kita tentang solat jenazah ghaib. Kerana berlaku juga pada bulan ini ialah perpindahan 14 orang sahabat ke Habsyah bagi mendapatkan perlindungan politik daripada Najasyi yang beriman, yang beramal dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sebelum itu, kemudian menjadi mengucap 2 kalimah syahadah, beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kaitkan benda ni dengan Isra Mi'raj dan solat jenazah adalah perkara yang tidak putus. Ketika sampai berita kepada Nabi SAW tentang kematian Najasyi pada tahun ke-8 atau ke-9 Hijri, Nabi mengarahkan para sahabat untuk mendirikan solat jenazah ghaib. Antara jenazah ghaib yang diadakan kali pertama, yang terawal diajar oleh Nabi SAW. Contoh tuan-tuan, kita nak test pagi ni sikit. Nak test lah. Adanya kematian jenazah dihantar ke pondok Darus Solihah umpamanya. Jenazah sampai sini, tengah kita kuliah, jenazah sampai.
Lepas kuliah kita bersemayang jenazah. Ustaz Muzakir suruh saya jadi imam. Tuan-tuan dan puan jadi makmum belakang. Saya jadi imam. Saya lafaz solat jenazah usolli. Ini betul salah atau ni sebut kalau betul kalau silap. Usolli ala hadzal janazah. Usolli ala hadzal mayyit. Entahlah. Khamsata takbirat imaman lillahi ta'ala. Saja aku semayang jenazah atas mayat ini 5 takbir imam kerana Allah Ta'ala. Jenazah 4 kali 5. Ataupun saya berniat cara diam-diam tak bunyi suara. Allahu Akbar. Mayat baca Fatihah. Allahu Akbar, baca selawat. 2. 3. Allahu Akbar, baca doa. Allahu Akbar, baca doa. Allahu Akbar yang kelima bagi salam. Ya. Sah tak sah? Oh, muslimin dan muslimat sah tak sah? Nak macam mana tuan-tuan nak tegur? Sebab dia tak ada sujud sahwi. Dia pendapat di kalangan ulama muslimat, ulama sah tak sah? Sah. Muslimin tak ada suara habis. Ulama muslimin diam habis. Tak pasti. Itu kata dalam bab sembahyang jenazah pun kita pening. Hukumnya sah tak? 5 takbir. Kalau tuan-tuan kata tak sah, jangan nak tegur. Yang sunat, yang jenazah, yang wajib. Ustaz Zainal ni Wahabi ke apa? Mayat-mayat 5 takbir, boh Wahabi terus. Allahu Akbar. Sila rujuk dalam kitab Barul Madhi, jilid yang ke-6 atau 7, saya lupa lah. Di sana Nabi ajar kita tentang solat jenazah, ada kalanya 4 takbir dan ada kalanya disebut dengan 5 takbir. Saya rujuk. Maka sembahyang itu sah, tapi kita jangan buat sini. Kalau buat di pondok tak apa, sebab saya beritahu dah, buat tempat lain di Masjid Usta tu buh 5 takbir, tunjuk tu imam. Pening kepala tak jawab. Itu contohlah yang berlaku. Peristiwa yang berlaku lagi pada bulan ini adalah peristiwa pembebasan kota Al-Quds. Ya, di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia menjadi khalifah, Umar Al-Khattab menghantar bala tentera untuk mengambil kota Al-Quds, ataupun bahasa kita hari ini adalah Masjidil Aqsa. Dan Umar Al-Khattab berjaya merampas mendapatkan kota Al-Quds dan dilaksanakan pentadbiran ikut Islam di bawah Khalifah Umar Al-Khattab sehingga sambung menyambung sehingga hampir 500 tahun kota Al-Quds menjadi milik umat Islam. Selepas 500 tahun jatuhnya kota Al-Quds itu, Masjid Aqsa jatuh kepada Kristian selama 50 tahun dan dirampas semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi juga pada bulan Rajab, dan berlakulah pentadbiran Islam secara semula totalnya selama beberapa tahun, dan jatuh semula lepas itu sehinggalah ke hari ini. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Allah peringatkan kita, peristiwa kota Al-Quds ini bukan milik umat Islam Palestin sahaja,
Dia milik umat Islam seluruhnya. Allah peringatkan kita, la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku, supaya kamu dapati, supaya kamu kenali, supaya kamu tahu ashaddan nas ala nas, asyadda adawatan, sebesar-besar, sekuat-kuat permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Allah perkenankan kita dua musuh yang kuat yang menentang orang-orang beriman. Pertama Yahudi, yang kedua golongan musyrikin. Dan kata Imam Ghazali pula, musuh bagi umat Islam, musuh kita ada 4. Musuh kita yang pertama adalah orang itu sendiri. Orang adalah ada kawan dan ada musuh. Musuh kita yang kedua adalah dunia. Musuh kita yang ketiga adalah syaitan. Musuh keempat yang paling kuat, siapa dia? Musuh kita yang paling kuat, pertama orang, yang kedua dunia, yang ketiga syaitan, yang keempat diri kita sendiri. Ini musuh yang paling kuat, duduk dengan kita, tak pernah berpisah kita. Kadang-kadang dia hasut, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Contoh bila menang, bila kalah, ketika mendengar kalimah hayya 'alas solah, menang atau kalah? Wallahu alam. Dengar pula as-salatu khairum minan naum, menang atau kalah? Wallahu alam. Kemudian antara peristiwa juga berlaku ialah peperangan Tabuk, yang tidak berlaku pun peperangan ketika Nabi menghantar bala tentera untuk mendapatkan wilayah utara akhir. Yang terakhir nak mempertahankan wilayah Tabuk, jangan tidak tentera Islam. Tapi dengar berita Rasulullah datang dengan bala tentera Yahudi dan Rom pasti kuat, dan akhirnya dalam perdamaian tak jadi. Dan itu wilayah terakhir. Tabuk hari ini adalah wilayah yang pun turunnya salji di Arab. Antara peringatan Nabi akan berlakunya kiamat. Muslimin jamaah yang dihormati sekalian, kita sambung hadis kita. Mudah-mudahan kita yang berada di bulan Rajab ini, yang Nabi sebut Allahumma barik lana fi Rajbin. Kalau saya baca Allah dia doa, Allahumma barik lana fi Rajbin wa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah, berkati hidup kami dalam bulan Rajab, sampaikan kami kepada Sya'ban dan khususnya Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ahli Darus Salihah Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Sya'ban Ramadan ula, Rajab Ramadan ula, Sya'ban Ramadan sani, Ramadan yang sebenar. Permulaan untuk memulakan ibadah menyambut Ramadan ialah bermula pada bulan Rajab. Ya, dengan ibadah sembahyang sunat yang lebih, dengan ibadah Al-Quran dibacakan, dengan ibadah berpuasa sunat karbu. Mudah-mudahan berjaya untuk mengharungi Ramadan yang akan datang, dan kita bukan lagi menghidupkan Ramadan seperti tahun yang lepas. Untuk sambut Ramadan tadi pun dah jadi isu macam isu Mufti berpinang dengan Siti Nurhaliza, isu konsert sebelum Ramadan. Akhirnya Mufti minta maaf, kan pelik. Saya tulis Facebook saya, minta tolonglah artis tiap-tiap malam Ramadan nanti, tolonglah buat konsert, kami nak pergi ramai-ramai. Saya tulis tu, minta artis semua buat konsert bermula jam 8 malam sehingga jam 2 pagi. Kita nak beriktikaf, bertahajud bersama dengan artis-artis dengan konsert mereka. Akhir zaman soal dosa dan pahala dah dipermainkan oleh umat Islam itu sendiri. Muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Lama tak mai. Muka surat yang ke mana muka surat dia? Yang ke-39. 39
39 hadis yang ke-16 perihal saksi dan sumpah. An Ibnu Abbas radhiyallahu radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'ta an-nas bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyanatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadis hasan rawahul Baihaqi dengan lafaz wa ba'duhu fi sahihain, dalam kitab sahih daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah kedua-duanya iaitu Abdullah dan Abbas itu bapa saudara Nabi radhiyallahu anhu. Maknanya Abdullah itu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, andainya semua orang diberikan mengikut apa yang dia dakwakan, maka sudah pasti ramai orang yang mengaku harta orang lain, mengaku mempunyai hak terhadap darah mereka. Tetapi saksi mesti ada bersama dengan orang yang mengaku mendakwa, dan sumpah pula dilaksanakan oleh orang yang memungkiri suatu dakwaan. Muslimin jamaah rahimakumullah. Saya merujuk pada hadis yang lain, lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a sun dima'a rijalin wa amwalahum wa innal yamin 'alal mudda'a alaih. Diberikan pada manusia itu semata-mata dengan dakwaan mereka, nescaya orang ramai akan mendakwa, yakni keturunan dan harta orang lain sebagai milik mereka. Akan tetapi sumpah itu adalah ke atas mereka yang dituduh. Muslimin jamaah rahimakumullah. Hadis yang kedua, al-bayyinata 'alal madda'i wal yamina 'ala man ankar. Bukti atas orang yang mendakwa, dia ada bukti, dan sumpah atas orang yang mengingkari tuduhan ke atas dakwaannya. Contoh, ini hak saya. Saya bawa bukti prospek mata ni hak saya. Tiba-tiba Haji Asyik kata ni hak dia. Dia kena bersumpah, dan bersumpah ini adalah hak dia bersama dengan bukti-bukti yang katakan dia ini hak dia. Ni benda mudah lah. Kebiasaannya apa dia? Benda-benda besar, rumah, tanah, benda-benda yang harta tidak boleh alih. Macam duit boleh alih, kita boleh mendakwa. Mendakwa duit yang ada pada kita, kita pun tak berkuasa dengan bukti. Contoh, ada 5 keping duit 100, saya kata duit saya, dia kata tak, duit dia. Apa bukti? Saya tahu nombor dia, ustaz. Mampu aku. Dia tahu nombor siri, lagi teruk. Ramai-ramai kita siapa hafal nombor siri duit, tak ada kerja. Contoh dia, kalau dia sebut 5 keping tu nombor siri, betul dia sebut, habis. Katalah Haji Asyik jenis hafal nombor siri, ataupun dia pandangan mata dia tinggi, dia nampak duit nombor siri pada duit itu di kasyaf yang tinggi, saya kena serah pada dia, walaupun tu hak saya, sebab dia membuktikan dia lebih betul daripada saya, sebab bukan dia kata beli. Dan saya beritahu hak 1 keping ustaz, dia kenyok sikit ujung tu, dia tahu habis. Ni jin pun mana itu antara benda yang berlaku. Dan Al-Imam menyatakan, sebut dengan hadis lain, ianya hadis ini merupakan satu kaedah dalam kaedah usul fiqh, kaedah syarak, menunjukkan bahawa ucapan seseorang itu tidak boleh diterima dengan dakwaan semata-mata. Tak berucap, tuan-tuan jangan terima, melainkan dia membawa bukti. Kan kita banyak ucapan tanpa bukti. Dengar boleh, percaya jangan. Macam-macam ucapan hari ni tak? Macam-macam ucapan. Kita menang, sambung diri. Allah Akbar. Boleh? Banyak sangat nak ingat tak?
Contoh tengok. Mana dia berucap, ucapan itu tak boleh terima. Kalau terima ucapan saja tanpa bukti, Allahu Akbar. Bahkan ia mesti berhajat kepada bukti. Ataupun kalau harta benda, dia kena, orang yang menafikan tuduhan itu, dia kena bersumpah, inilah hak aku. Contoh yang berlaku ni apa cerita? Hak orang parti datang tanpa izin duduk di rumah. Rumah tu rumah kosong, tak pernah tuan duduk. Lepas dia duduk sendiri tanpa bayar apa, tuan dia mengaku kata tanah dia. Hak yang tuduh kata mana bukti tuan punya rumah. Tengok pendatang mencabar harta milik dalam negara kita sendiri. Tuan-tuan, kita akan buka sejarah. Sejarah yang berlaku antara negara Palestin dengan kita hampir sama sebenarnya. Siapa cikgu sejarah? Cikgu sejarah pencin, tak apalah pencin, tak apa. Ada cikgu sejarah pencin? Lelaki? Ada. Perempuan? Ada. Cikgu sejarah pencin? Yang berlaku di Palestin pada tahun 1897. Ni tanya cikgu sejarah kata. 1897 merupakan tarikh pertama Yahudi seramai 4,000 orang oleh belayar mereka berbulan atas kapal, singgah merata tempat untuk nak duduk dalam negara yang lain, tapi tidak ada satu negara pun bagi, melainkan negara Palestin. Kenapa Jerman menghalau Yahudi? Cikgu sejarah. Cikgu ni hilang. Bencin lama dah tu payah juga. Allahu Akbar. Jerman menghalau Yahudi kerana Jerman negara bukan Islam. Dia tahu dia pun jahat, tapi tahu Yahudi lagi jahat. Maka Jerman dua-dua orang jahat. Dua-dua orang jahat. Hak jahat kurang sikit, halau hak jahat lebih. Lalu merempatlah orang Yahudi, cari tempat negara tak ada. Belayarnya belayar, akhirnya diterima oleh umat Islam Palestin, duduklah sini. Diberi 3 buah rumah yang besar untuk duduk 4,000 orang. Tahun 1897. 1915. Berapa tahun? 1897 sehingga 1915. 28 tahun sahaja. Berlakulah persidangan yang pertama, yang sebut sebagai, dalam bahasa Jawanya disebut Hussein McMahon Conference, you know. Itu bahasa Jawa. Dia kat Jawa sikit lah. Hussein McMahon Conference. Siapa Hussein dan siapa McMahon? Hussein adalah seorang yang jawatan besar dalam negara Arab waktu itu. McMahon wakil kepada Yahudi. Kita keluar tajuk sikit, nak cerita kejahatan Yahudi, sebab kita buat dah di bulan Rajab juga. Kata McMahon, kalau tak nak negara Arab diganggu Yahudi, sila serahkan sebahagian Palestin kepada kami. Hussein, ni bukan Hussein pondok Darussalihah. Dia bimbang jawatan besar dia hilang. Negara Arab sepakat buat dia wakil, maka kami setuju menyerahkan sebahagian bumi Palestin kepada Israel. Tuan-tuan bayangkan. Maka pakat zip mulut habis. Tak sampai setahun, 1915 juga berlakulah deklarasi Balfour yang menyerahkan kuasa autonomi lebih besar kepada Israel di bumi Palestin. Yang dalam syarat deklarasi itu ada bantahan daripada beberapa pimpinan negara Arab untuk menyerahkan bumi Palestin lebih luas kepada Israel. Ada bantahan pimpinan Arab membantah. Selepas termeterainya deklarasi Balfour itu, mereka yang membantah dibunuh
secara senyap. 1915, 1916, setahun kemudian berlaku lagi sidangan yang kedua, disebut Picket Conference, menyerahkan 70% negara Palestin kepada Yahudi. Sehinggalah sampai dia beberapa persidangan lagu dalam 1915, 1916, 1917, 1918 sehingga 1947 berlaku peristiwa Nakbah untuk menyerahkan bumi Palestin kepada Israel sebab 77%. Sekarang tinggal berapa persen? Ya. Ini antara rampasan tanah. Dan kalau kita buat andaian itu bersamaan dengan negara kita, tanah Melayu, tinggal berapa ekar hak milik Melayu yang sudah menjadi hak milik orang bukan Melayu, bukan Islam. Dirampas, dijual dan sebagainya. Maka tidak ada perkara yang mustahil. Tidak mustahil boleh berlaku negara kita seperti Palestin. Inilah antara perkara. Itu saya pesan tadi, surah Al-Ma'idah, Allah memperkenalkan kita kepada Yahudi, musuh yang tidak pernah bersetuju dengan Islam, dan golongan musyrikin. Musyrik ini antara golongan kekufuran yang tertinggi, yang tidak akan setuju sama sekali dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarum-jarum mereka telah pun berjalan dalam negara kita. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan negara ini sekadar mana yang kita mampu. Muslimin dan muslimat sekalian, contoh kita buat andaian. Kalau besok berlaku peperangan, muslimin nak guna apa agak-agak? Muslimat, kalau besok berlaku perang, nak guna apa? Cakap parang je lah. Parang pun tak ada. Pisau potong bawang, itu yang ada. Allahu Akbar. Segi logik akalnya, adakah boleh kita berperang dengan menggunakan parang dan pisau potong bawang? Itu segi logik, segi pertolongan Allah. Betul Yahudi pelik, kenapa umat Palestin yang dibunuh hari-hari, sehingga hari ini dah hampir 27,000 yang syahid sejak 7 Oktober lalu. Tapi Yahudi pelik, kenapa tak habis-habis? Inilah antara pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu doa siapa yang baca, kunadilah siapa yang Allah makbulkan, memberikan kekuatan kepada umat Islam Palestin. Mereka duduk dalam satu penjara yang besar. Penjara itu namanya Gaza atau Gaza. Itu penjara yang dikepung, tapi mereka tidak pernah kalah. Tentera Amerika yang dihantar 700 orang, 2,000 orang dihantar oleh Joe Biden, yang dah mati 700 lebih, yang lain jadi mental habis dah. Dengan siapa sebenarnya kami berperang? Dia berheran, dengan siapa dia berperang? Baca doa kunut nazilah, tolong jangan tinggal. Yang tak hafal, baca doa nazilah pendek, macam kunut subuh tak hafal, Ummah dina fi man hadat, itu panjang. Baca kunut yang pendek. Apa dia? Kunut subuh pendek apa dia tak? Kunut lok-lak betul. Siapa jawab ni? Siapa jawab ni tu? Siapa kunut ni? Siapa kata ni? Lagi kita tabuh beramai-ramai. Allahu Akbar. Kalau baca panjang ya, kunut subuh baca panjang, hak pendek pada tu imam kalau sedang baca pendek ya. Subuh itu apa imam baca kunut subuh itu, Allahumma ighfir lana ya ghafur. Dum terus. Jangan cepat habis. Kan subuh lewat tadi nak kerja. Nak kerja apa-apa ni pencen semua dah. Kunut subuh pun ada hak pendek.
Kunazilah pun ada pendek. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika. Hak tu mungkin tak hafal. Baca hak pendek. Apa pendek? Allah kunut. Allahumma alaika bil yahud. Allahumma alaika bil yahud. Ya Allah, kami serahkan urusan Yahudi ini, kejahatan mereka pada Engkau ya Allah. Kami tak mampu. Kata Yusuf Qaradawi, ketika Palestin diserang oleh Yahudi, umat Islam mesti ada 3 tindakan. Pertama, daftar nama pergi sana untuk syahid. Siapa nak pergi? Dia tolong hantar nama. Kita akan beli tiket pergi saja, balik tak ada. Tak mampu nak pergi kerana sekatan yang cukup besar, tak boleh nak masuk. Tak mampu pergi. Yang kedua, kita bagi sumbangan. Sampai tak sampai, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara negara yang terawal membantu Palestin ialah negara Colombia. Negara yang terawal nak bawa nak heret Yahudi ke tribunal jenayah antarabangsa. Negara mana? Afrika Selatan. Dan yang kedua ialah island. Tak ada negara Arab yang nak heret Yahudi. Colombia negara yang pertama menghantar bantuan bekalan. Allahu Akbar. Negara yang pertama Afrika Selatan nak heret Yahudi ke tribunal antarabangsa jenayah. Bahkan tak ada satu negara Arab yang menjadi pemerhati dalam tribunal tersebut. Kerana siapa Yahudi sebenarnya? Tribunal ini menyatakan antara pembunuh umat Islam Palestin adalah negara Arab sendiri. Negara umat Islam sendiri yang menjadi wakil membunuh Islam di Palestin. Tak mampu nak bagi sumbangan sangat dua. Kita pilih yang terakhir. Ya, kata Yusuf Qaradawi terakhir dia, kita membaca doa. Doa itulah doa kunut nazilah atau doa di luar sembahyang. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin khususan fi Palestin. Allah baca Allahumma hafaz Masjidil Aqsa. Ya Allah, kami serahkan Engkau ya Allah untuk memelihara Masjidil Aqsa. Allahumma alaika bil yahud. Contoh doa kunut yang pendek tu, Allahumma alaika bil yahud. Kalau doa pun tak baca, nak pergi perang pun tak, sumbangan pun tak bagi, doa pun tak baca, Yusuf Qaradawi mengambil kata-kata hak Abu Ya Hamka, maka tukarlah pakaian kamu dengan kain kapan. Dia minta siapa-siapa yang nak pergi pun tak nak, sumbangan pun tidak, doa pun tidak, esok mai sembahyang pakailah kain kapan. Nak tengok siapa tunggu. Lari habis buat ni. Muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Untuk kita tengok hari ni suasana yang berlaku. Moga-moga kita bukanlah golongan yang bersama dengan Yahudi laknatullahi alaih. Balik tadi. Dalam hadis ini sebut bagian para sahabat menyatakan bahawa inilah bukti daripada Nabi SAW, mereka yang mendakwa, yang mengatakan tanah ini hak dia, dia mesti mengatakan dakwaan itu bersama dengan bukti. Dan orang yang mengatakan itu tanah dia juga, maka dia hendaklah bersumpah juga menyediakan bukti. Maka inilah diajar oleh Nabi SAW dalam kaedah usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, yang mengatakan hadis ini bawa lagi kepada mazhab al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum asal bagi seseorang adalah berlepas diri, yakni bersih daripada sebarang tanggungan. Apa maksud dia? Hukum asal al-aslu bara'ah. Hukum asal terletak dia menyatakan tanah ini hak dia bersama dengan buktinya. Orang yang bersumpah tanah ni dia kata bukan hak dia, hak aku, maka itulah antara yang lepaskan dia dari tanggungan. Contoh tanah tak mustahil ke tak mustahil geran? Tanah
Saya cerita pengalaman sikit lah. Tahun 90-an, ketika saya balik ke kampung, di kampung saya KL, itu kampung bukan Kuala Lumpur. Tulang balik itu masa yang agak heboh. Orang kampung kita yang buat kampung saya yang tak mampu nak buat benda, mereka mula akan tanah kepada orang bukan Islam, bukan Melayu, orang Cina. Jadi kita tengok, kita baca sejarah apa yang akan berlaku tanah-tanah itu. Contoh, saya sampaikan isu itu dalam khutbah Jumaat. Saya tolong adik-beradik saya di kampung, jangan sewa tanah pada orang bukan Melayu, sewalah tetamu kita di kampung, mudah untuk berurusan. Habis Jumaat, pakak marah saya. Ustaz bukan duduk sini, ustaz kan tahu apa bab bendang. Saya tak tahu bab bendang, saya tak reti bendang saya tahu, tapi saya tahu bab tanah. Antar pakak marah habislah. Yang sokong setuju adalah 3-4 orang. Setuju dengan khutbah Jumaat saya baca tu. Tapi khutbah Jumaat kena dengar juga. Selepas berapa tahun, 90 apa tu saya tugas di Labuan, saya balik cuti 90-an. Selepas 20 tahun 90-an masuk tahun 2000, awal tahun 2000, lepas 2000 sikit dah mula dengar suara, ustaz apa yang kata dulu kami ingat, apa yang kata dulu betul ustaz. Contoh, tanah saya ada 5 relung, kata rendah bendang. Saya sewa pada tuan sebagai orang bukan Melayu. Contoh ni, dia sewa. Saya ada anak, tanah tu 5 relung, anak saya bekerja merata, tak ambil tahu buat bendang. Jadi saya bagi orang kampung serah sewa tanah dengan sewa sebulan 1,000 contoh. Bulan 1,000. Kontrak 3 tahun. Memang akan berlaku. Tahun saya balik, tak ambil lagi, saya up sewa. Dari 1,000 naik 2,000. Aku nak buat tak larang. Dia buat perjanjian naik pula jadi 5 tahun. Cukup 5 tahun, kita kata nak ambil balik dah, tak mau makan sewa, nak buat nyeri dah. Dia main pula, up 3,000 boleh, up 3,000. Lepas kali ketiga, saya mati. Contoh, anak-anak tak tahu tanah kat mana, bendang kat mana, ke mana. Akhirnya lepas berapa tahun, cek balik pejabat tanah, dah bertukar nama. Inilah yang berlaku sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Undang-undang jabat tanah, kalau tak bayar cukai dan tempoh 10 tahun, dia burn. Ini persoalan. Betullah dalam harta tak boleh alih ni, Allahu Akbar, yang hari ni semakin susut hak umat Islam, semakin kurang di bandar-bandar besar. Contoh saya duduk Manjung tahu, rumah dibina rumah paling rendah di Kampung Kuh tu 450,000. So nak beli, bayar muka 300, bulan RM50. Ada? Takkan jumpa. Ini hartanah hilang. Untuk kita baca hadis ini, untuk kita ambil pengajaran, adakah boleh kita ubah semula? Al-Imam Ibn Munzir menyatakan dalam hadis ini, huraian oleh Imam Ibn Munzir, ajma'a ahlul ilm ala anna al-bayyanata ala al-mudda'i wal yamina ala al-mudda'i alaih. Para ahli ilmu telah berijma' bahawa bukti itu ke atas mereka yang mendakwa, dan sumpah itu ke atas mereka yang didakwa. Ini antara hadis disebut oleh Ibn Munzir sebagai satu kaedah. Orang yang menyatakan itu tanah dia, dia mesti menghulurkan bukti bahawa itu atas nama dia, geran dia, surat dia beli ada lagi. Dan orang yang
Yang didakwa itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah bahawa ini adalah hak milik dia dan dibicarakan di mahkamah untuk membetulkan siapa punya. Muslimin jamaah rahimakumullah. Betullah saksi dan sumpah ini bukan perkara mainan. Saksi dalam saksi sebab orang ambil mudah. Apa yang ni antara peristiwa berlaku saksi nikah. Okey. Berlaku pernikahan. Tu imam dua. Saksi itu pula yang dia tidak kenal pengantin perempuan tersebut. Contohlah saksi perempuan tu duduk di terung, saksi ambil onjang kat ibu. Kenal? Tak kenal. Nikah berlaku ni. Berlakulah akad nikah. Akad nikah pula hantarannya dengan mas kahwin cukup tinggi. Pihak lelaki ni dah bayar mas kahwin RM1,000, hantarannya RM35,000. Hantaran RM35,000. Pasal pihak keluarga perempuan mengatakan dia anak dara dan jadi padahal letak harga mas kahwin RM15,000, hantaran hangus RM35,000. Tak ingat lah. Berlaku nikah. Lepas nikah, lepas itu pihak lelaki pergi mahkamah mengatakan dia ditipu. Perempuan tu bukan anak dara tapi janda anak seorang. Dan dia menceraikan isterinya itu dan dia saman saksi 2 orang dengan bayaran sekali ganda daripada hantaran. 35,000, seorang bayar 70,000. Dia dapat 140,000. Pergi bicara di mahkamah, saksi kata, aku tak kena. Kenapa tuan jadi saksi? Tak pasal-pasal kena bayar. Bukan RM70, RM70,000. Kawan lelaki tu dapatlah RM140,000 balik modal. Duit kenduri dah habis, hantaran habis, dapat balik. Tu imam pun kena sama banyak orang tadi RM50,000. Ni saksi. Saksi apa lagi yang tengok? Biasa kita saksi nikah ya. Saksi apa lagi masyarakat kita? Saksi apa lagi yang ada dalam masyarakat kita? Tak ada. Saksi nikah ya. Yang agak-agak dapat pun RM30 pun. 30 kat sini. Kena saman RM70,000 tak baloi. Jual tanah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Untuk itu kata Al-Irsyadul Huq mengatakan hendaklah seseorang yang membuat dakwaan itu dia menyerahkan kepada hakim mahkamah syariah dalam bab tanah ini atau mahkamah sivil untuk hakim membuat keputusan. Dia membawa bukti dan orang yang didakwa membawa sumpah. Sumpah tu termasuk juga bukti. Maka hakim akan buat keputusan. Siapa yang betul dan siapa yang bersalah. Betul sumpah atau li'an. Sumpah ni bukan benda yang kita boleh buat main. Contoh li'an dalam bab suami isteri. Bersumpah melaknat isterinya, menuduh isterinya dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Hendaklah si suami membawa saksi. Zaman hari ini macam-macam kes yang berlaku dalam kes hubungan rumah tangga. Dan yang banyak kita bersedih juga ada kes rumah tangga yang didedahkan dalam media sosial. Satu tempat yang silap untuk kita meledahkan segala kekurangan dalam rumah tangga kita yang ada. Muslimin jamaah yang dirahmati sekalian. Hadis ke-17. Bagaimana mengenali kebaikan dan dosa. An Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu an annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu
ji'ta tas'alu 'anil birri wal is, qala qultu na'am, qal istafti qalbak, al birru ma'annas ilaih an-nafsu wa ma'anna ilaihi al-qalb, wal ismu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi sadri, wa inna aftaka an-nas wa afta, wa fi riwayatin wa in aftaka al-maftun. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi wa ghairiha. Dalam kitab ini sendiri, kitab riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, dalam kitab Musnad dia, dan riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Birru Wasilah, dan bab tafsir dalam bab kebajikan dan dosa. Wa fi sahihin Muslim min riwayatin Nuwas ibnu Sam'an radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khalq wal ismu haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaih an-nas. Yang bermaksud daripada Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu an, bahwasanya beliau datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bukankah engkau datang bertanya tentang kebaikan dan dosa? Wabisah berkata, benar. Lalu baginda bersabda, maka hendaklah engkau bertanya akan hatimu sendiri. Kebaikan itu apa-apa yang dirasa tenang oleh dirimu, dan apa yang dirasa tenang oleh hatimu. Dan dosa itu apa yang tergetar dalam hati dirimu dan ragu-ragu dalam, walaupun orang ramai berfatwa engkau menyalahinya, walaupun mereka berfatwa menyalahinya. Dan riwayat, sekalipun telah berfatwa kepadamu oleh orang-orang yang berfatwa. Dan dalam riwayat Imam Muslim daripada Anas An-Nuwas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kebaikan itu ialah akhlak yang baik, dan dosa itu ialah apa-apa yang ragu dalam dirimu dan engkau benci bahawa melihat ke atasnya oleh manusia. Muslimin jamaah yang dihormati sekalian, hadis juga dalam kaedah, hadis ini juga kaedah al-qawaidul fiqhiyah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita patah balik bagaimana huraian dia. Nabi kata apa? Benda datang Wabisah nak tanya Nabi tentang kebaikan dan dosa. Apa benda baik? Albir. Kata Nabi, apa yang kita terima dan diterima oleh hati kita dan dengan rasa tenang. Benda baik kita terima sebagai kebaikan, kerana kebaikan dan dosa ini dah maklum dan masyhur. Benda baik, contoh kita buat mudahnya, solat, benda baik. Benda jahat, zina. Tonton, zina takut besar sangat. Bagi curi, mencuri. Muslimin sekalian, Nabi kata apa? Orang yang buat kebaikan pasti hatinya tenang, dan dia bukan tak tenang, dia rasa ada ketenangan. Saya tanya kita diri hari ini, adakah solat kita hari ini mendatangkan ketenangan pada peringkat kita? Wal'iyadzubillah, jangan ada kelang kabut ketika mendirikan solat. Kita bertenang ketika sebelum solat, kita rasa tenang ketika mana kita mendirikan solat, dan kita lebih tenang selepas kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda baik. Pernah dengar tak orang kata siapa sembahyang ni teruk betul perangai dia? Ada orang kata tak? Geng pondok tu dah sudah perangai huduh sungguh. Pernah dengar tak? Tak ada. Mana kita tenang, orang lain juga tengok kita sebagai ada ketenangan. Dan kita tak nafikan ada sebahagian yang datang ke masjid untuk apa? Untuk mencuri. Tak ada orang lelaki pakai telekung, perempuan tu. Hak tu tentang kategori yang ketiga, musuh tiga, fahuwa syaitanir rajim.
yang menyamar sebagai manusia untuk datang ke tempat sembahyang. Dan berita semalam ada pula geng pecah tabung. Kita anggap pergi masjid untuk sembahyang, tapi masjid untuk pecah tabung. Dan ada video pula, dia sembahyang sunat satu masjid, tepi tabung, untuk mencuri TV. Habis 2 rakaat dia tengok tak ada orang, tu dia sambung 2 rakaat lagi. Kan pelik. Ini makhluk jenis apa kakak? Tak tahu dah jawab macam mana. Akhirnya tabung tu boleh kat dia. Boleh tak dia lah. Banyak mayang sunat. Elok orang sampai sambung dua rakaat. Allahu Akbar. Entah kita tak pernah fikir bahawa zaman kita ada makhluk seperti itu. Dan kalau buat dosa, Nabi kata apa? Yang bergetar dalam hati. Entah datang orang yang nak buat dosa, datang ke masjid entah nak curi selipar je pun. Entah kita yang tak pernah buat dosa, nak try buat dosa curi, paling kurang hati kita kata tak boleh terima, tangan kita akan menggeletar. Ini sifat. Walaupun ada orang fatwa kata apa, curi ada sekali je pun, takkan tak boleh kot. Ini yang fatwa banyak ni, takkan tak boleh kot nak buat konsert. Konsert bukan nak buat konsert jahat, konsert nak bagi bantuan dana nak pergi Palestin. Tuan-tuan, matlamat kita baik, tapi adakah kena caranya? Matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Baca kisah Panglima Nayan dulu. Kalau dia bagi apa? Kalau filem orang putih tu, mencuri orang kaya untuk bagi orang miskin tu, Robin Hood. Kalau baca sejarah Melayu ke Panglima Nayan, dia mencuri harta orang untuk bantuan pada orang fakir miskin. Selamat, bagus nak tolong orang miskin, tapi cara salah. Matlamat tu bagus nak bantu Palestin, tapi cara dengan berkonsert. Konsert ni adakah dibolehkan orang lelaki pun? Makanya tidak yang berlaku tadi. Simi jamaah rahimakumullah. Betul, 2 hadis yang kita baca tadi untuk kita kenal kebaikan dan dosa. Hati tak tenang dengan syarak, dia buat dosa, dia pula mencapai ketenangan dengan dosa yang dibuat. Na'udzubillah min dzalik. Tu saya ingatkan dalam setiap kuliah saya, kita ni hidup di dunia dengan sedikit nikmat, hidup di dunia dengan sedikit azab. Sedangkan kehidupan dengan nikmat yang lebih besar, dengan azab yang lebih besar, ialah di alam akhirat. Bagi setiap mukmin, nikmat dunia bukan matlamat kita. Kita hanya menggunakan nikmat dunia dan bukan matlamat kita jadi hamba pada nikmat tersebut. Kita yang diuji dengan azab di dunia, moga-moga kita terlepas azab yang lebih lama di akhirat. Nikmat dunia, nikmat makan contoh, banyak nikmat itu kita tak mampu kira. Nikmat ni tak tahu banyak mana yang Allah bagi pada dunia hari ni, tak sampai 1% yang balance disimpan untuk akhirat. Itu yang kita berebut semua ni. Contoh nikmat makan, takat mana kita boleh makan? Kan dah berapa kilo beras sehari makan? Kok 5 kilo sehari hadap kan? Tak ada. Makanan kita utama nasi, banyak mana kita peringkat sekarang makan? Sepinggan makin kecil dah. Kopi nuri pun pinggan makin kecil dah. Makan takat boleh 2-3 suap kita berhenti. Nak banding nikmat makan di akhirat, dia masak pakai 5 kilo ke 5 tan beras nak makan nasi di akhirat. Bahkan di nikmat yang makan ada hak dia, makan di akhirat tak ada hak. Boleh fikir akal kita. Dan kita tengok makan di dunia pun, takat mana kita boleh makan?
sampai satu masa nanti hak halal pun tak boleh makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan cita-cita untuk terlibat dengan dosa. Kita mungkin tak buat dosa, jangan ada sedikit pun cita-cita atau angan-angan untuk kita melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita yang ada sini kekal dengan solehah dan solehah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-18, berbuat dalam segala keadaan. Wallahu a'lam. Mohon maaf salah silap. Doakan kami nak berangkat pula ke Selama Kedah. Nak ziarah sahabat yang meninggal pada minggu lepas. Tak sempat ziarah, nak ziarah pada hari ini. Inilah antara perkara yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita menenangkan dan memberikan ketenangan pada sahabat kita yang diuji dengan kematian. Semoga setiap langkah kami, ayah dengan isteri pagi ini, untuk berada mencari sedikit apa disebut oleh Nabi untuk kita wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz. Kita menziarahi orang sakit dan kita mengiringi jenazah. Walaupun dah selesai di bumi kan, kita tetap merasakan dia ada bersama kita. Dan kita dalam bab jenazah ini tidak ada masa penamat untuk kita menjadikan solat jenazah. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan dunia ini sebagai sedikit bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mohon maaf atas salah silap. Panjang umur, jumpa lagi pada bulan-bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ihfaz masjidil aqsa ya Allah. Allahumma 'alaika bil yahud wa man wallahum wa 'alal kafirin wal munafiqin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.